Pilihan Raya Johor dijangka menyaksikan penyertaan lebih banyak parti politik. Selain parti-parti tradisi seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, beberapa parti turut membuat kemunculan pada PRN Johor seperti Pejuang, Muda dan juga Warisan yang telah melebarkan sayap ke Semenanjung. Dan untuk memahami dan mengulas mengenai perkara ini, bersama saya Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Terima kasih Prof sudi bersama kami dalam Buletin Awal ini. Bagaimana untuk pengundi memahami landscape politik pada PRN Johor ini yang menyaksikan penyertaan lebih banyak parti? Terima kasih Nala. Sememangnya menarik untuk melihat perkembangan terutamanya menjelang penamaan calon ketika ini. Kita lihat lebih ramai yang banyak menonjolkan bahawa mereka akan terlibat sama dalam pilihan negeri, terutamanya dalam konteks pembentukan bukan saja parti-parti baru, tapi mungkin juga kita akan menyaksikan koalisi-koalisi baru yang berlaku dalam politik negara. Kerana kalau kita lihat ketika ini sudah tentu yang baru, parti baru yang akan pertama kalinya mencuba nasib dalam konteks kancah pilihan raya di Malaysia seperti Muda, Warisan dan Pejuang akan bertetap dengan parti-parti yang sedia ada yang kita tahu 3 mewakili Pakatan Harapan iaitu Amanah, PKR dan juga DAP, sementara 3 bagi Barisan Nasional, MCA, MIC dan UMNO, dan 3 untuk Perikatan Nasional. Kita ada Gerakan PAS dan Bersatu. Jadi dalam konteks itu kita melihat hampir 10 buah parti yang akan berada dan bertanding. Sudah tentu ini saya kira akan ramai yang melihat ini akan memberikan sedikit kekeliruan kepada pengundi dalam konteks bagaimana, siapa dan apakah perbezaannya di antara setiap parti. Itu yang pertamanya. Keduanya, bagi saya pula, saya cuba melihat bagaimana ia menunjukkan kerencaman proses demokrasi di negara kita dan juga melihat bagaimana pada masa yang sama setiap parti itu ingin memenuhi kehendak setiap rakyat yang pelbagai. Jadi dalam konteks inilah saya merasakan bahawa kemunculan parti-parti ini sedikit sebanyak sebenarnya untuk memenuhi cita rasa setiap undi, walaupun sekecil mana mereka, tetapi cuba dipenuhi oleh setiap parti politik. Mungkin masih terlalu awal setakat ini, tapi bagaimana mungkin jangkaan Prof, jangkaan awal pola pengundian dengan adanya lebih banyak parti? Kalau kita lihat setakat ini, apa yang kami jangkakan, bermaknanya kita akan melihat lebih banyak pertandingan bukan saja 3 penjuru, tapi mungkin kita akan melihat 5 penjuru di Johor yang jarang sangat berlaku di negeri-negeri di kawasan Semenanjung Malaysia. Selalunya sejarah pilihan raya ini mempunyai banyak penjuru berlaku di Sabah ataupun di Sarawak, terutamanya dalam konteks calon-calon bebas. Tetapi dalam kali ini kita melihat penyertaan parti politik ini akan menyebabkan lebih banyak parti politik bertanding, lebih banyak penjuru, dan ini sebenarnya bukan sahaja akan merubah pola pengundian tetapi akan menjadikan permintaan terhadap undi itu menjadi semakin sengit. Jadi saya kira ini akan membuatkan tidak ada parti yang boleh secara dominannya mengatakan bahawa mereka mempunyai peluang yang sangat cerah di sebuah kawasan sekiranya berlaku banyak pihak yang bertanding. Kerana saya kira setiap pihak itu terutamanya bagi parti politik mempunyai kekuatan mereka sendiri di setiap kawasan. Jadi dalam konteks ini kita lihat perpecahan undi akan menjadi semakin tinggi dan kemenangan majoriti itu juga akan menjadi semakin menurun. Tetapi pada masa yang sama Naila, ini akan bergantung kepada berapa ramai yang akan keluar mengundi pada hari pengundian itu. Prof ada menyebut tentang demokrasi dan juga persaingan yang lebih sengit pada PRN Johor ini. Bagaimana mungkin kita nak melihat kemunculan lebih banyak parti pada PRN ini? Adakah ini petanda yang baik untuk demokrasi? Saya melihat ia lebih seperti yang saya katakan tadi, kita melihat kepada kerencaman kepelbagaian dalam konteks perkembangan politik di Malaysia selepas 2013 dan 2018. Tapi pada masa yang sama juga saya ingin melihat sebagai penganalisa, saya ingin melihat bahawa kemunculan parti-parti ini seharusnya diikat dengan koalisi yang lebih jelas. Dan ini saya kira akan memberikan lebih keyakinan kepada pengundi terhadap apa yang berlaku dalam proses demokrasi di negara kita. Bermakna setiap parti itu cuba menemukan titik pertemuan dengan parti-parti yang lain, melakukan kerjasama, dan ini saya kira akan memberikan lebih keyakinan, memberikan kepercayaan kepada pengundi bahawa parti ini mampu, koalisi ini mampu untuk memenuhi dan memajukan lagi negara.
Kalau kita lihat di media sosial, Prof, apa yang dibincangkan di media sosial ketika ini banyaknya tertumpu kepada strategi ataupun pengagihan kerusi antara parti-parti pembangkang. Bagaimana pula untuk kita fahami strategi pihak pembangkang pada PRN Johor ini? Saya kira ketika ini kelebihan berada di Barisan Nasional terutamanya. Mengapa? Kerana kalau kita lihat tidak berlakunya keseragaman di antara parti-parti pembangkang dalam konteks kerusi itu sendiri. Maknanya bahkan berlaku pertembungan di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan mungkin akan berlaku juga pertembungan di antara Parti Bangsa Malaysia, Warisan, Muda ataupun Pejuang dengan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi dalam konteks ini saya kira seharusnya Pakatan Pembangkang mampu untuk melakukan sedikit sebanyak electoral part di kawasan-kawasan tertentu. Jika tidak mampu untuk melakukan keseluruhan, tapi di kawasan-kawasan tertentu mereka seharusnya mampu untuk melakukan kerjasama dalam konteks pilihan raya bagi memastikan bahawa pertembungan 181 itu sebenarnya berjaya dilakukan. Akhir sekali, Prof, melihat kepada persaingan yang lebih sengit pada PRN ini, apa yang perlu diambil kira parti-parti politik yang bertanding pada PRN Johor? Saya kira apa yang perlu dibuktikan oleh parti-parti ketika ini ialah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parti politik. Kalau kita melihat Naila ya, selepas saja periode 2018 kita melihat keadaan politik negara yang sangat tidak stabil. Kita berada dalam kancah COVID dan berdepan dengan pilihan raya. Jadi defisit of trust itu berlaku di kalangan rakyat dan juga ahli politik dan parti politik. Jadi parti politik seharusnya menggunakan pilihan raya ini sebagai platform untuk mengembalikan semula kepercayaan rakyat. Dan salah satu, saya kira usaha itu harus ditunjukkan melalui kerjasama yang boleh dilakukan di antara parti bagi memastikan rakyat tidak terkeliru dengan terlalu banyaknya parti di bawah satu banner. Tetapi mereka boleh menunjukkan bahawa mereka boleh bekerjasama demi kepentingan rakyat. Baik, terima kasih, Prof. Itu tadi Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center, sedikit sebanyak mengulas mengenai persaingan yang lebih sengit dengan penyertaan lebih banyak parti pada PRN Johor. Kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.